Assalamualaikum dan selamat datang di dalam Gamers On Duty Community League yang ditaja rasmi oleh Koda Shop bersama dengan rakan media kita Sekap Keli dan Wiser.my, juga dikuasai oleh Gamers On Duty beserta Mobile Legends Community Heroes anda. Bersama dengan saya Cross dan juga Encode, kita bakal menyaksikan perlawanan semifinal yang pertama di antara pasukan Mystics Renegade menentang High Level. Malam ini Cross, kita menyaksikan dua gergasi besar iaitu Mystic Renegade dan juga High Level. Kedua-dua tim ini mempunyai komposisi dan juga cara permainan mereka tersendiri, draft yang tersendiri, tetapi dua-duanya boleh dikatakan gergasi yang sangat-sangat kuat Cross. So Cross rasa pada malam ini, prediction Cross, siapa yang akan menang? Oh, ini akan menjadi satu kesukaran untuk saya pilih. Tapi jikalau diberikan pilihan, saya akan mengambil pasukan daripada High Level disebabkan mereka mempunyai disiplin yang tinggi. Dengan adanya disiplin yang tinggi, pastinya High Level mampu untuk menangani segala masalah. Awak pula? Baiklah, bagi saya, kalau untuk saya nak pilih Mystic Renegade kerana mungkin cara permainan diorang agak orang kata ada kalanya kena dengan meta dan ada kalanya di luar pada meta, tetapi itulah jangkaan yang kita nakkan, keunikan cara permainan mengikut tim tersebut di mana mereka setiap kali mereka keluarkan draft, pasukan lawan tidak boleh jangkakan apakah draft ataupun cara permainan mereka dan macam mana mereka nak olah draft tersebut. So, keunikan tersebut membuatkan saya tertarik untuk memilih Mystic Renegade pada malam ini. Adakah keunikan draft yang dilakukan oleh Mystic Renegade ataupun disiplin daripada High Level yang akan memainkan peranan penting? Mari kita sama-sama saksikan sebentar sahaja lagi. Namun berbalik kepada draft yang sedang berlangsung, di mana pasukan Mystic Renegade mereka telah pun mengeluarkan Ruby dan juga Forvius, dan juga side daripada High Level mereka telah pun mengharamkan Benedetta dan juga Xbox dipermainkan. Lantas Pakito diambil sebagai pilihan pertama, manakala Lunox dan juga Barats antara counter yang terhebat untuk Pakito dan juga Esmeralda sekiranya Mystic Renegade membawa masukan. Ya, tetapi lihat jawapan Mystic Renegade iaitu Yi Sanshin. Mereka telah mengeluarkan jungle assassin ini sebagai hyper carry mereka. Satu pemilihan yang hebat dan juga bijak daripada pasukan Mystic Renegade. Dan ini dia, adakah Maltilda? Itu dia, Maltilda telah pun dipilih. Ini bermakna mereka boleh lakukan split push dan mereka boleh lakukan rotasi. Tetapi lihat Esme pula yang dipilih oleh pasukan High Level. Wah, ini betul-betul tak nak kasih chance ni. Banyak shield ni dia akan collect habis-habis ni. Bukan banyak shield, pastinya High Level mempunyai sustainability yang lebih tinggi. Damage juga ada pada mereka jika nak dibandingkan dengan Pakito. Pakito actually satu hero yang sangat-sangat kuat dengan walaupun di nerfkan sedikit jab, tapi bukanlah nerf yang banyak, cuma nerfkan daripada segi cooldown sahaja. Namun adakah Pakito mampu menentang dengan Barats dan juga Esmeralda? Esmeralda saya tahu Pakito boleh menentang, tetapi jikalau Esmeralda punya mechanic skill lebih tinggi berbanding dengan Pakito, saya rasa pasti Pakito akan mempunyai kesukaran menentang mereka. Betul. Dan sekarang kita lihat Loi dan juga Hayabusa telah pun di-ban keluar. Seperti kita lihat permainan semalam, Hayabusa digunakan sangat-sangatlah kemas oleh pasukan, kalau tak silap saya, Acid Esport yang menggunakan bukan Yonakama. Tak silap saya, Acid ataupun Yonakama yang menggunakan Hayabusa semalam. OP yang memenangkan game semalam. Ya, di antara Yonakama Esport dan juga saya tak ingat pula pasukan mana yang bermain pada Yonakama Tensai dengan Acid Esport semalam. Acid Esport. Acid Esport yang memainkan Hayabusa pada round yang terakhir dengan begitu berkesan. Saya sendiri dah cuba untuk bermain Hayabusa ni. Actually Hayabusa dia tidaklah
sehebat seperti sebelum ini. Kerana apa? Bahaya besar tidak dapat regenkan energi beliau apabila memukul minion. Namun kita perlihatkan di mana Mystic Renegade, mereka telah pun membawakan Yuzong dan juga Atlas. Pastinya combo-wombo akan dipermainkan. Tapi lihat dekat high level encode, Estes dibawa masuk. Jadi hyper apakah yang akan diberikan oleh high level? Adakah marksman akan dibawa ataupun mungkin Sun yang boleh dijadikan sebagai hyper? Roger ataupun Sun mungkin boleh, tetapi mereka mengeluarkan lapu-lapu. Barat. Barat akan dimainkan sebagai hyper mereka dan Papi Kulu akan menggunakan lapu-lapu. Inilah dia komposisi yang akan dikeluarkan. 3 orang fighter yang sangat-sangat keras disusuli dengan AS test yang dilakukan oleh HSM. So inilah akan jadi orang kata susahnya kau nak mati. Ya, tapi tak dilupakan fakta di mana Mystic Renegade mempunyai Atlas dan kita juga tahu Atlas ni antara hero yang mempunyai sisi besar. Fatal Link mampu menarik sesiapa saja yang berada di sekitar beliau. Tapi lihat side daripada high level ada 2 Purify dan di antaranya Estes kita tahu healing yang begitu burst dan side daripada Mystic mereka hanya ada Yuzong sahaja yang boleh diberikan combo bersama dengan Atlas. So Mystic memerlukan timing dan juga communication untuk melengkapkan combo-wombo yang mereka hendak lakukan. Namun, mari kita sama-sama saksikan game yang pertama untuk semi-final yang pertama di antara pasukan Mystic Renegade menentang dengan high level. Selamat datang ke dalam Land of Dawn. Ya, betul lah. Inilah The Land of Dawn, perlawanan semi-final yang pertama telah pun bermula pada malam ini. Leader Chia penggunaan Lunox beliau dan juga Ace menggunakan multi-down duduk di bahagian mid lane dan high level telah pun bermula untuk menangkap purple buff. Akan dirusuh oleh Flux yang menggunakan Atlas dan kemungkinan besar Matilda akan cuba memberi bantuan. Saya rasa mungkin akan ada perusuhan buff yang akan terjadi, tetapi Amboy berjaya secure purple buff tersebut. Ace pula yang akan ditangkap di awal-awal game ini. Ace terpaksa melarikan diri menggunakan guided wings dan berjaya meloloskan diri daripada high level. Ya, agak saya tertanya-tanya di manakah HXM ketika Amboy dikenakan sedikit rusuhan pada fasa early game. Kemungkinan besar beliau berada di bahagian top lane untuk mendapatkan EXP bagi mencecah level 2 terlebih dahulu. Dan kita lihat rotasi daripada high level berada di bahagian top hendak mendapatkan Kim TZ. Tetapi Kim TZ mencecah level 3. Papi Kulo baru sahaja masuk ke level 3. Oh, Amboy dah masuk ke dalam level 4. Adakah ini akan menjadi pertempuran yang pertama? Mungkin ya, mungkin tidak. Mungkin selepas dapatkan gold buff tersebut. Tapi kita lihat itu dia Papi Kulo diasah oleh Kim TZ dan saya rasa mungkin akan ada Daytona welcome. Daytona welcome telah pun dibuka tetapi percaya melarikan diri. Mountain Shocker pula yang telah pun datang. Lihat HSM akan diratakan. First blood diberikan kepada Hitachi. Papi Kulo pula akan menjadi orang yang kedua. Malangnya Barat dijadikan sebagai shield. Barat telah pun dijatuhkan. Chia pula hampir terjatuh. Satu initiate team fight yang kemas ditonjolkan oleh pasukan high level, tetapi malangnya Mystic Renegade berjaya menghalang dan menjatuhkan beberapa orang ahli pasukan high level. Ya, disebabkan power spike untuk Mystic Renegade ada di tangan mereka dengan pembawakan Matilda tersebut. So, belum mampu mengeluarkan damage yang terlalu besar dan juga stun daripada Atlas memainkan peranan yang begitu penting untuk mendapatkan target yang diingini. Ace bermain begitu agresif, namun apabila kita bakal mencecah ke bahagian mid game, mampukah Mystic Renegade memberikan tekanan yang sama pada fasa early game ini? Ya, itu adalah persoalan yang akan dijawab sebentar sahaja lagi. Ini kerana masih lagi di fasa awal game. Mountain Shocker telah pun dibuka untuk tahu di mana kedudukan enemy berada. Buff telah pun berjaya di-secure dan masing-masing bermain dalam keadaan pasif secara selamat. Jika tidak, tetapi saya merasakan akan ada aksi di bahagian mid lane dan juga top lane. Papi Kulo pula yang akan diasah. Nyawanya separuh burst yang tinggi daripada Kim TV telah pun diberikan kepada Papi Kulo sebentar tadi.
Wow. Sepertinya lapu-lapu tidak mampu menahan damage yang dikeluarkan oleh Pakito pada fasa-fasa awal permainan. Dan sepertinya Wan yang berada di bahagian bottom lane tidak mengalami kesukaran yang begitu besar kerana beliau berhadapan dengan Yuzong. Dan sepertinya Wan ingin mengejar El Nino tetapi tidak berjaya. Manakala apa yang terjadi di bahagian top lane, M-Boy telah pun tiba ke barangkalian permulaan pick off. Oh, tapi pick off di bahagian mid lane sebenarnya yang terjadi dengan Ace menundukkan Chia. Penggunaan Soblum telah pun securekan satu kill di tangan beliau. Ya, betul, ini dia Mountain Shocker dibukakan lagi sekali untuk mengetahui kedudukan pasukan high level. Cantik sekali Mountain Shocker tersebut. Mereka tahu di mana ahli pasukan high level grouping, jadi memudahkan mereka untuk membuat satu pick off. Tapi kita lihat Kim Dizzy sekarang damage yang sangat-sangat besar. Perbezaan level hampir 2 level cross. Apa yang telah terjadi kepada dua orang ini? Nampaknya Ace telah pun tiba sekarang untuk memberi damage kepada Cha. Dan itu dia Papikulo cuba menghantar Ace tapi malah tidak mengena. Pakito pula yang datang untuk memberi damage kepada HSM. Satu-satu dikejar. El Nino telah pun berjaya membukakan Black Dragon 4 mencari Cha ke belakang. Tapi kita lihat sekarang ini satu persatu Estes pula yang dijadikan makanan hukuman kepada pasukan Mystic Renegade. Sekarang kita lihat dengan dibukakan untuk menjatuhkan satu pemain Papikulo yang terjatuh. Double kill diberikan kepada Yuzong. Sebentar tadi Daytona Welcome ditolak ke belakang. Kim Dizzy akan dijadi makanan bahan di dalam turret dan Barat terlebih dahulu yang jatuh sebelum Pakito ini terjatuh di bawah turret sebentar tadi. Ya, disebabkan Mountain Shocker yang dikeluarkan oleh Siti Nur Hakim, sepertinya Barat akan dijatuhkan. Namun kita lihat Fatal Lane berjaya untuk menangkap dua orang dan juga mega kill diberikan kepada Siti Nur Hakim. El Nino mendapatkan killing spree. Adakah double kill bakal dicari kerana Chia menggunakan Darkening untuk mengurangkan nyawa Siti Nur Hakim dan menyebabkan Siti Nur Hakim terpaksa mengundurkan diri terlebih dahulu. Brilliance digunakan untuk mengelakkan stun yang dikeluarkan oleh Flux. Dan sepertinya Mystic Renegade mereka memenangi teamfight demi teamfight yang berlaku. Ya, jika ini berterusan cross, ini bermakna mungkin pasukan Mystic Renegade berjaya mengawal rentak permainan. Mahu pun mereka sampai ke fasa mid game, mungkin mereka akan masih lagi mengekalkan momentum yang sama dengan mendapatkan satu persatu ahli pasukan high level dengan mendapatkan Estes terlebih dahulu dan mencari Papikulo dan lepas itu mencari Chia dan ataupun Aimbot. Tapi kita lihat sekarang ini damage yang dikeluarkan 5 orang telah berlaku. Petaling yang cantik sebentar di Black Dragon Form mencari Chia di belakang, tetapi 4 orang apa berjaya dijatuhkan oleh pasukan Mystic Renegade di bawah turretnya sendiri. Dengan itu hukuman diberikan ke turret dia kedua untuk bahagian mid lane bagi pasukan high level, maafkan saya. Wow, Fataling mengena kepada 5 orang dan juga follow up begitu kemas dilakukan oleh rakan-rakan sepasukan Mystic Renegade yang lain. Black Dragon daripada El Nino tiba tepat pada waktunya untuk menamatkan riwayat 1 demi 1 pasukan high level dan juga diikuti dengan Siti Nur Hakim. Damage apa yang terlalu besar. Kim Dizzy sekali lagi menundukkan Papikulo di kematian yang keempat untuk beliau. Dan juga kita lihat ada pertempuran yang berlaku. Itu dia Fatal Lane yang kemas sekali lagi mendapatkan 2 orang, tetapi Estes telah membukakan ultimate untuk menyelamatkan ahli pasukan yang lain. Tapi kita lihat Chia pula yang akan disandwich Darkening digunakan, berjaya menjatuhkan 1 orang tadi iaitu Siti Nur Hakim, tetapi beliau pula yang terkorban. Dan pada masa yang sama Estes berjaya menjatuhkan Estes pula yang dijatuhkan sebentar tadi. Wow, saya mengingatkan Estes yang jatuh ke orang, rupanya dia yang jatuh. Iya, sememangnya pasukan daripada Mystic Renegade mereka sedar akan kekuatan high level apabila mencecah di bahagian late game. Disebabkan itulah Mystic Renegade mengambil keputusan untuk memberikan tekanan pada fasa early game sehinggalah ke bahagian mid game sekarang ini. Kita lihat telah pun hampir masuk minit yang ke-8. Perbezaan daripada segi gol adalah 27,000 berbalas 18,000 dan sekarang ini 28 berbalas 18,000, 10,000 jurang perbezaan gol dan juga perbezaan daripada segi kill 17 berbalas dengan 2. Dan in terms of itemization untuk side Mystic Renegade
yang besar. Dan dengan itu akan dihukum sebentar lagi. Jab dan juga knock kita berjaya menjatuhkan SS. Dan lihat. Wow. Battling telah pun dibuka ke Black Dragon Form. Dan pada masa yang pada tepat pada masa Falling Star cuba untuk mencari El Nino. El Nino membuka kereta kita berjaya menjatuhkan SS. Dan lihat sekarang Papi Kulo pula akan dihukum. 3 orang daripada pasukan high level. Ada kawan juga akan dihukum sebentar lagi. Jab dan juga knockout strike yang kemas. Mencari Wan. Lihat nyawa Wan tertatuk begitu banyak. 1 damage apa yang besar. Dan dengan itu mereka terus menghukum inhibitan di kawasan mid. Falling Star Moon sekali lagi cuba untuk mencari El Nino. Tetapi pasukan Mystic Renegade berjaya meloloskan diri pada teamfight tersebut. Wow. Battling yang kemas, Cross. Fatalin daripada Flux memainkan peranan yang begitu penting. Lihat, beliau mempunyai 14 assist di dalam tangan 14 daripada 20 kill yang berjaya dikecapi. Ini bermakna most of the kebanyakan masa daripada Mystic Renegade Flux, beliau sentiasa memberikan pembukaan team fight. So, di mana Flux menggunakan perfect match untuk bergerak ke bahagian hadapan, kemudian flicker digunakan tepat pada waktunya supaya mendapatkan Estes atau siapa-siapa saja yang berada di bahagian belakang. Daytona welcome. Berjaya menangkap Flux, tetapi Flux pula dia akan dihantam ke dinding dengan bantuan Papi Kulo. Dan itu dia Papi Kulo pula yang akan dihentam sehabis baik. Mungkin Black Dragon Form telah pun dibukakan. Saya percaya cuba untuk mencari 3 orang lagi ke belakang. Chia pula yang akan menjadi mangsa seterusnya. Lihat Dragon Tail yang buka Brilliance dibukakan untuk melarikan diri. Tapi sekarang ini Mega Kill diberikan kepada Matilda. Dan dengan itu mereka akan memberi fokus kepada Crystal. Ini adalah Crystal round yang pertama untuk Mystic Renegade. Ya, syabas diucapkan kepada pasukan Mystic Renegade. Berjaya untuk menamakan perlawanan ini dalam masa 10 minit. Itu satu masa yang amat-amat cantik sekali ya. Namun, mari kita perlihatkan statistik untuk match yang pertama di mana MVP diberikan kepada Ace dengan KDA 4-0 oleh Ace adalah Demon Boots, Enchanted Talisman, Necklace of Durance dan kemungkinan barulah anda berdua tekan link yang tertera di pinned komen berikut. Barulah anda boleh melakukan langkah-langkah yang seterusnya. Namun, tanpa melengahkan masa, mari kita sama-sama saksikan perlawanan yang kedua di antara pasukan high level yang berada di bahagian sebelah biru untuk first pick dan juga untuk side Mystic Renegade berada di bahagian sebelah merah untuk second pick. Ya, betul tu, tepat sekali. Fasa picks and ban telah pun bermula. Saya percaya mungkin sempat nak cakap, saya ingatkan Barat yang akan di-ban keluar. Sebab tadi kalau kita perasan Barat yang digunakan oleh pasukan, kita lihat Ruby telah pun di-ban keluar. Seperti kita tahu Ruby sering dinampakkan di dalam tournament kita, tetapi kali ini mereka tidak mahu menampakkan Ruby pada semi-final pusingan yang kedua ini. Cross, mungkin mereka tak nak ada hero yang sustain lebih lama dalam team fight. Ya, satu statement yang agak menarik diperbawakan. Namun, apa hero yang mempunyai sustainable yang tinggi kita masih lagi ada adalah Xbox dan juga Esmeralda jika ingin membawakan. Yuzon juga masih lagi available untuk dibawa masuk. Dan pada ketika ini high level, adakah mereka akan membawakan hero seperti Xbox disebabkan Xbox masih lagi terbuka? Menarik. Benedetta sebagai pilihan yang pertama. Betul. Mungkin kita pernah nampak Benedetta diletakkan pada pilihan yang pertama, tetapi ini akan menyebabkan pasukan Mystic Renegade akan mencari counter kepada Benedetta. Dan Lunox telah pun ditunjukkan. Adakah mereka akan mengunci Xbox? Wow, Beatrix yang dijadikan sebagai pilihan agak menarik disebabkan Beatrix kita sendiri lihat di mana power spike beliau pada fasa early game begitu besar. Walaupun pada patch yang terbaru ini kebanyakan marksman mendapatkan buff, tetapi Beatrix tidak mendapatkan buff ataupun nerf. Namun dengan sekadar power yang dia ada ni pun sudah terlalu kuat untuk berhadapan dengan beliau. Dan kita perlihatkan di mana high level membawa masuk Selena, begitu juga dengan Kufra. Sepertinya
dengan pembawakan Kufra ini, high level akan melebihkan execution team fight berbanding dengan split push, tapi boleh juga dilakukan dua perkara yang sama. Betul tu, saya setuju. Saya tertarik dengan Beatrix ni tau. Si memang Johet akan dipilih. Saya pun tahu ini dia akan lockkan seorang menggunakan Unstoppable Force dan juga Ejector. Berkenaan dengan Beatrix ni dulu, Cross pernah katakan siapa ada Beatrix dia menang, betul tak? Ya, rasanya saya ada sebut. Mungkin. Adakah kali ini pasukan Mystic Renegade akan membuktikan kali kedua kata-kata Cross itu akan menjadi realiti lagi sekali pada malam semifinal ini? Sebab kalau kita ikutkan power spike yang ada kepada pasukan Mystic Renegade buat masa kini, boleh diharapkan pada Lunox dan juga Beatrix. Jika Lunox tak ada, Beatrix pun ada, dan Johet pun turut sakit. Barat setelah pun di bank keluar, mungkin mereka tak nak bagi kedua-dua pasukan menggunakan Barat. Tetapi Yi Sanshin masih lagi buka. Wow, Franco. Wow. Saya tak rasa Franco akan dibawa masuk disebabkan dengan adanya Johet untuk menjadi direct counter kepada Kufra. Dan ya, pastinya bukan Franco yang dijadikan sebagai pilihan. Yuzong lantas diambil. Dan berbalik apa yang saya katakan tadi, Johet diambil untuk menjadi direct counter kepada Kufra. Dengan ejector yang ada pada Johet ini mampu membaling Kufra ke tempat yang diingini, terutama sekali memberikan makanan kepada rakan-rakan sepasukannya. Dan kita perlihatkan untuk side high level, mereka sekali lagi akan membawa masuk. Oh, okey, sepertinya mereka belajar daripada kesilapan, tidak ingin membawa masuk hero yang keras, especially terlalu banyak hero keras, dan menyebabkan in terms of power spike mereka kekurangan di situ. Ya, pada kali ini mereka bawa hero yang keras dan juga mempunyai damage. Saya tak boleh kalau nampak Bane dekat dalam match ni, Cross, sebab saya masih lagi terigau-igau. Bane yang digunakan, saya tak silap Siti Nur Hakim juga yang menggunakan Bane rasanya. Beliau menggunakan Bane dengan sangat-sangat mantap, power spike yang tinggi. Wow, Mystic Renegade mempunyai power spike yang sangat-sangat besar apabila tiba di fasa late game. Waduh, ini kena berhati-hati, tapi tidak boleh dipandang rendah juga dengan high level, kerana mereka mempunyai komposisi team fight yang sangat-sangat besar dengan stun yang ada daripada Abyssal Arrow, Mountain Shocker yang ada daripada Yi Sanshin, dan damage yang dikeluarkan daripada Benedetta dan juga Tamu juga tidak boleh dipandang rendah. Ya, pastinya in terms of komposisi, kedua-dua pasukan mempunyai kelebihan masing-masing. Di mana untuk side daripada Mystic Renegade, mereka mempunyai Bane, iaitu hero yang mempunyai capability tinggi untuk mendapatkan objektif. Manakala untuk side daripada high level, mereka mempunyai hero yang mendapatkan team fight pada side mereka dengan adanya Yi Sanshin dan juga Benedetta, diikuti dengan Kufra. Segala sisi besar ada di tangan high level. Namun kita akan pause sebentar sebelum kita masuk semula di dalam game yang pertama. Flux yang menggunakan Johet sebentar tadi, dan juga jika ada pasukan high level yang hendak mendatang dekat, Deadly Catch yang dibuatkan oleh Siti Nur Hakim boleh menolak sesiapa sahaja ke belakang semula dan membuatkan Team TZ ataupun Ace akan mengejar pasukan yang telah ditolak tu, memberikan damage yang sangat-sangat besar. So, boleh dikategorikan untuk game pada kali pusingan yang kedua ini berpihak kepada pasukan Mystic Renegade, tetapi kita tak boleh nak predict terlampau awal. Saya takut nanti lain pula yang jadi. Ya, pastinya benda ni kita tak boleh nak predict lah, sebab kita pun tak boleh nak tilik masa depan. Kita hanya boleh memberikan prediction apa yang bakal berlaku sahaja. Namun kita lihat adanya rusuhan daripada Orange Buff untuk Papiculo yang sedang cuba untuk mendapatkan, tetapi dicuri pula oleh Papiculo dan tibanya bantuan. Lantas first blood diberikan kepada El Nino. Walaupun Abyssal Arrow terkena kepada El Nino, namun rasanya satu peluang ataupun satu perkara yang baiklah dilakukan oleh Papiculo. Dia tidak mati sia-sia.
Betul tu, tepat sekali. Dan inilah dia Siti Nur Hakim, di mana kita tahu penggunaan bandnya sangat-sangatlah berbisa apabila masuk ke fasa mid game. Wan menggunakan Benedetta sekarang ini cuba melarikan diri kerana beliau telah pun ternampak dua orang daripada pasukan Mystic Renegade. Black Dragon Form cuba untuk mengejar M-Boy. Sekarang ini Dragon Tail cuba dibukakan, diberikan dari ke satu damage yang kemas kepada M-Boy, dan akhirnya El Nino pula yang dijatuhkan oleh pasukan high level 1-1 Cross. Abyssal Arrow yang sangat-sangat kemas daripada Chia memberikan jangka waktu stun begitu lama terhadap El Nino, dan Ejector membaling HXM ke bahagian depan. Deadly Catch telah pun digunakan tetapi damage tidak mampu dikeluarkan. Lihat bagaimana Bane yang berada di bahagian belakang akan dijatuhkan oleh Chia dengan bantuan stun daripada M-Boy, namun double kill diberikan kepada Ace. Adakah triple bakal diberikan? Nampak gayanya tidak kerana Kim TZ menggunakan Darkening untuk securekan kill tersebut, tetapi Ace sekarang ini akan dijadikan mangsa untuk Wan dikejar Ejector dan berjaya untuk menudukkan Wan. Abyssal Arrow mengena kepada El Nino, tetapi Chia tidak mampu untuk melakukan sebarang pergerakan sebentar tadi. Ya betul, Wan, saya tidak merasakan Wan perlu mengejar kill tersebut. Walaupun beliau mendapatkan kill, tetapi selepas itu beliau telah pun dijatuhkan oleh pasukan Renegade. So ini bukanlah satu aksi yang perlu kita lihat dekat dalam TV tersebut. Satu bagi saya kematian yang agak membazir lah. Dapat kill and then duit tu hilang balik. Ya betul. Sememangnya dia macam dah dapat goal and then kena curi macam tu je. Dia macam keluar duit ATM, duit daripada ATM machine, lepas tu kena rompak. Dia macam betul. tu. Betul. Tapi betul. Ejector daripada Johan mengena pada Chia sekarang ini akan ditumpaskan oleh Flux dengan smart missile beliau. Siti Nur Hakim telah pun tiba di bahagian bottom lane untuk mendapatkan turret ni. Saya menjangkakan Outer Shield turret akan jatuhkan dengan begitu mudah sekali. Kerana apa? Itulah kelebihan Bane pada patch yang terbaru ini. Dan lihat bagaimana betapa cepatnya Siti Nur Hakim mendapatkan turret tersebut, dibantu dengan Ace punya Beatrix Power Spike. Pasukan Mystic Renegade fasa early game terlalu besar. Ya betul, tapi kita lihat sekarang Siti Nur Hakim akan dikejar oleh HSM. Abyssal Arrow terkena kepada Flux. Satu defense yang sangat-sangat kemas oleh Flux dilarang mengena kepada Siti Nur Hakim. CP-CP sahaja. Kalau kena dekat Siti Nur Hakim tadi, makan besar high level malam ni. Tadi itu dia Tyrus Rage digunakan kepada HSM. Tadi itu HSM di-eject balik. Kesian HXM. Pernah-pernah dia lompat ke bahagian depan and then dia dilontarkan macam bola baling sahaja oleh Flux sebentar tadi. Namun kita hampir masuk minit yang kelima. Perbezaan daripada segi kill adalah 7 kill untuk pasukan Mystic Renegade dan juga 3 kill untuk pasukan high level. Tetapi perbezaan daripada segi itemization, sepertinya Ace bakal menyiapkan Blade of Despair dan kelihatan El Nino diikuti dengan Siti Nur Hakim telah menyiapkan War Axe. Manakala M-Boy, beliau bakal menyiapkan Blade of Despair tidak lama lagi, dan juga Wan telah menyiapkan Bloodlust Axe. Ya, tetapi sekarang tiba pula, dan itu dia Electro Final Blow telah pun dibentangkan. Wan sekarang cuba mengejar Kim TZ. Kim TZ berjaya melarikan menggunakan flicker, tetapi kita lihat Ejector pula yang mengejar Kim TZ. Akhirnya Kim TZ di sandwich di situ begitu senang saja. Ejector ada, Ace pula datang bagi damage, diikuti dengan Siti Nur Hakim. Tak boleh bicara, dan itu Ejector lagi sekali. Killing spree diberikan kepada Johead ini. Main-main lagi kata. Main-main kat tepi, eject di Johead, langsung tak boleh nak buat apa. Wow. Flux punya ejector on point sekali. Dah lihat bagaimana HXM akan dijatuhkan oleh Siti Nur Hakim begitu saja, diikuti dengan Deadly Catch dan juga skill-skill yang berikutnya. Basic attack, enhanced basic attack actually daripada Siti Nur Hakim menamakan riwayat musuhnya begitu sahaja, dan Flux memainkan peranan begitu besar di dalam rakan-rakan sepasukannya. Ejector tersebut memberikan satu demi satu kill yang diinginkan, dan juga di bahagian top lane sepertinya split pushing telah pun dilakukan. Siti Nur Hakim tidak berjaya untuk mendapatkan turret turret tier yang kedua tadi. Ya betul, mungkin kerana dengan tiadanya minion dan juga mereka berdua saja, dan kita lihat Kim TZ sekarang ini cuba untuk menahan turret di bahagian bottom, dan pause diminta lagi sekali. Mungkin ada masalah technical Cross.
Adakah kita bakal melihat sama seperti di game yang pertama, di mana Mystic Renegade akan memberikan tekanan demi tekanan, mendapatkan turret demi turret satu per satu. Split pushing juga kemungkinan dilakukan oleh side Mystic Renegade, dan perlihatkan di mana Turtle akan muncul di bahagian bottom lane. Ini adalah peluang untuk pasukan Mystic Renegade bagi mendapatkan Turtle yang kedua, dan ya, sepertinya akan tiada kontes daripada side high level. Mereka sangat-sangat gentar dengan pasukan Mystic Renegade sekarang ni. Ya betul. Mereka ibarat macam teragak-agak apabila melakukan sebarang execution team fight tersebut. Lihat sekarang ini, berjaya menangkap Bane dan juga Tyrus Gate. Tetapi lihat backup yang sampai daripada Mystic Renegade. Flux ke hadapan, Flicker melompat ke lain, mengijat lain ke belakang walaupun Flux telah pun dijatuhkan. Tapi sekarang kita lihat Black Dragon Force telah pun pergi ke bahagian hadapan. Apakah yang telah terjadi di bahagian hadapan sekarang ini? Dan itu dia, Piccolo hampir ditangkap. El Nino berada di bahagian bottom. Saya percaya ingin melakukan speed pushing pula di bahagian bottom, kerana turret tier kedua di bahagian bottom masih lagi belum dijatuhkan, di mana mereka mendapatkan Amboy, iaitu core kepada pasukan high level Cross. Ya, dan juga lihat daripada segi itemization. Namun sebelum itu, Siti Nur Hakim hampir sahaja ditangkap. Dan berbalik kepada itemization, Siti Nur Hakim telah menyiapkan War X dan Blade of Despair juga telah pun disiapkan, tetapi Ejector akan menangkap HXM. Kehilangan tanker daripada side high level. Healing sprint untuk Siti Nur Hakim melenyapkan Amboy begitu sahaja. Sepertinya Amboy langsung tidak berpeluang untuk menyinar pada match kali ini. Sama juga seperti di match yang sebelumnya. Bane yang dimainkan oleh Siti Nur Hakim bersinar lebih tinggi berbanding dengan Yi Sun Shin tersebut. Ya betul. Tapi kali ini kalau kita tengok, Jawa bottom telah pun berjaya dikunci oleh pasukan Mystic Renegade. Dan sekarang Siti Nur Hakim akan merampas segala buff yang ada untuk pasukan high level, dan ini akan membantutkan lagi farming untuk pasukan high level. Manakala di bahagian bottom, saya percaya mungkin mereka akan ditekan oleh pasukan high level. Lagi sekali Flux di stun dekat situ, dan itu dia ejector yang cantik menolak Papiculo ke belakang. Tapi lihat damage yang diterima oleh Papiculo sangat-sangat besar Cross. Walaupun telah menyiapkan Brute Force Breastplate, sedikit terlewat sebenarnya. Ya, sangat-sangat sukar untuk Kim TZ apabila beliau terkena Abyssal Arrow. Sememangnya tidak boleh berbuat apa-apa, melainkan beliau sudah bersedia untuk menggunakan Brilliance, yes, terima kasih. Dan lihat Abyssal Arrow sekali lagi terkena Flux. Jikalau Chia melakukan follow up tersebut, saya rasa Flux pasti akan dikorbankan begitu saja. Tetapi bukan satu tugas yang mudah, kerana Flux dijaga oleh Ace dan juga Siti Nur Hakim berada di bahagian depan. Sepertinya Lord bakal dimulakan oleh pasukan Mystic Renegade. Ya, Lord telah pun dimulakan oleh Siti Nur Hakim. Flux telah pun tiba, tapi kita lihat Chia sekarang Abyssal Arrow terkena kepada Siti Nur Hakim, tetapi tidak ada damage follow up, kerana kita lihat Flux bermain di bahagian depan. Black Dragon telah pun dibukakan, cuba untuk mencari one di mana lari ke belakang pula. Electro Final Blow telah pun dibentangkan sekarang ni, tapi kita lihat pasukan high level lari ibarat kena kejar dengan anjing. Inilah dia, serigala telah menyala dari kegerahan, dari itu action time dan kena ejector, dan juga digabungkan dengan Dragon Tail daripada El Nino. Sebentar tadi Abyssal Arrow tidak mengenai kepada siapa-siapa pun. Ini ibarat apa tau? Nampak anjing lari kena kejar. Ya. Boleh dikatakan begitu. Tapi seeloknya kita ibaratkan di mana pasukan high level mereka ketakutan apabila melarikan diri daripada hutang. Itu lebih baik. Okey, namun kita lihat sekarang ini Lord telah pun muncul di bahagian mid lane untuk side Mystic Renegade, dan kemungkinan besar ini akan menjadi serangan terakhir. Lihat Flux cuba untuk mendapatkan ejector, berjaya untuk menangkap Papiculo, tetapi damage follow up tidak mencukupi daripada rakan-rakan sepasukannya. Dan juga Siti Nur Hakim berada di bahagian bottom lane. Beliau kemungkinan besar akan mendapatkan inhibited turret terlebih dahulu. Blood Dragon Form daripada El Nino telah pun bertukar untuk mendapatkan inhibited turret di bahagian mid lane. Sayang sekali Lord telah bertumbang. Deadly Catch dibukakan, HXM akan ditupaskan, namun Kim TZ menjadi mangsa yang pertama untuk side Mystic Renegade, dan juga Abyssal Arrow kepada Siti Nur Hakim. Siti Nur Hakim akan ditupaskan, tetapi masih lagi terselamat. Chia tidak mampu melaksanakan tugas beliau dengan sempurna. Pasukan high level mereka kehilangan 2, manakala Mystic Renegade kehilangan 1.
Ya betul, dua berbalas dengan satu kehilangan yang besar untuk pasukan high level juga. Dan kalau kita lihat sekarang ni itemization yang telah pun disiapkan untuk kedua-dua belah pihak, dan itu Abyssal Arrow baru saja terkena kepada Flux, dan saya percaya Wan pula yang akan diasak. Atau Final Blow terpaksa dibukakan untuk meloloskan diri daripada ditangkap, dan ini dia minion telah pun sampai dan kembali semula kepada itemization. Ya, itemization yang telah pun disiapkan oleh Wan, Bloodless X, 4X Brute Force Breastplate, dan saya mungkin akan menyiapkan Blade of Despair ataupun Malefic Claw. Manakala kalau kita lihat di side pasukan Mystic Renegade oleh Siti Noh Hakim, 4X Blade of Despair, Berserker Fury, Wind Talker, dan saya percaya mungkin Malefic Claw selepas ini kan. Ya, itu antara item yang terbaik jika ingin bermain secara objektif untuk Bane. Dan kita perlihatkan gerakan agresif daripada Siti Nur Hakim menyebabkan HXM terpaksa mengundurkan diri. Oh, tapi conceal telah digunakan, dan sepertinya execution teamfight tidak menjadi daripada side high level disebabkan pasukan Mystic Renegade mereka telah pun bergerak semula ke bahagian belakang untuk mendapatkan momentum dan menyusun atur strategi yang bakal diperbawakan. Flux mengambil sedikit sebanyak damage daripada Abyssal Trap tersebut. Kemungkinan besar pasukan Mystic Renegade mereka menunggukan Lord yang kedua kerana mereka telah mengawal ketiga-tiga lane daripada pasukan high level. Dan ya, high level, apa yang mereka boleh lakukan di mana mereka boleh mendapatkan farming gold dan juga EXP daripada minion pasukan Mystic Renegade. Perbezaan pada segi ekonomi terlalu besar, which is 44,000 untuk pasukan Mystic Renegade, 33,000 untuk high level, which means 11,000. Jauh sangat perbezaan tu. Sangat-sangat besar Cross. Kita ibarat tak boleh, orang kata kalau nak kejar tu mungkin boleh lah kalau meja diterbalikkan jika pasukan Mystic Renegade overextend daripada KBTZ ataupun Beatrix sendiri. Tetapi walau bagaimanapun mungkin kita tidak akan memperlihatkan tersebut, di mana kalau kita lihat sekarang pasukan Mystic Renegade bermain secara pasif and then menjadi garang bila nampak musuh yang boleh dikecapi. Dan kalau kita lihat sekarang Lord telah pun keluar di kawasan top akan dimulakan oleh pasukan Mystic Renegade. Mungkin akan ada contest Bros. Nampak gaya macam tak sempat, terlalu pantas. Itu Phantom Blow telah digunakan, dan lihat bagaimana Wan sekarang ini akan cuba tu dikejar. Itu dia unstoppable force daripada Flux akan mendapatkan satu kill ke atas diri beliau. Siti Noh Hakim menumpas kapal Piccolo, ejector terhadap Emboy telah pun dijatuhkan, dan juga double kill diberikan kepada Siti Noh Hakim. Sepertinya pasukan Mystic Renegade mereka akan menamakan perlawanan ini sebelum Lord sempat tiba, dan ejector Siti Noh Hakim dibaling ke bahagian hadapan. Dan ya, Mystic Renegade mereka akan securekan match yang kedua ini dengan kehilangan Kim TZ sebentar tadi. Ya betul, cukup mudah untuk round yang kedua ini. Mereka telah pun berjaya untuk mengunci. Mereka telah ada pun 2 kemenangan di bahagian hadapan. Jadi mereka perlukan satu sahaja lagi. Cross tahniah diucapkan kepada pasukan Mystic Renegade atas kemenangan. Bagi saya kemenangan yang cukup memerangsangkan kerana mereka menyusun strategi mereka cukup kemas, elakkan diri daripada ditangkap. Dan kalau kita lihat sekarang ini Cross, mostly daripada player Mystic Renegade hanya mati sekali saja, kecuali Kim TZ. Ya, memang sangat-sangat benar kerana Kim TZ seringkali di pick off kan oleh Chia yang menggunakan Selena, terkena Abyssal Arrow. Itu satu Ini adalah round yang ketiga untuk dua-dua pasukan ini, Mystic Renegade. Assalamualaikum dan selamat kembali di dalam Gamers on Duty Community League yang ditaja rasmi oleh Koda Shop bersama dengan rakan media kita Sekap Keli dan Wiser.my, juga dikuasai oleh Gamers on Duty beserta Mobile Legends Community Heroes anda. Kembali lagi bersama dengan saya Cross dan juga Encode. Kita sedang menyaksikan perlawanan yang ketiga di antara pasukan Mystic Renegade menentang High Level di pusingan semi final yang pertama.
Ya, betul tepat sekali Cross. Ini adalah round yang ketiga untuk dua-dua pasukan ini. Mystic Renegade menentang dengan High Level. Jadi dua round tadi telah pun dimenangi oleh Mystic Renegade dengan game yang sangat-sangat kemas ditonjolkan oleh pasukan mereka. Tetapi sebelum kita teruskan round yang ketiga ini, kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja utama kita, iaitu Koda Shop. Di mana kalau korang nak tambah nilai in-game currency, korang boleh menggunakan apps Koda Shop di mobile phone ataupun di website, di mana dengan harga yang murah, transaksi yang pantas dan juga dipercayai, boleh didapati di Koda Shop. Kena dengan tagline mereka #Better Faster Safer. Itulah dia penaja rasmi kita, Koda Shop. Jadi apa tunggu lagi, rakan-rakan yang sedang berada di luar sana, gunakanlah Koda Shop sekarang untuk top up in-game currency anda tanpa susah-susah bagi login ke dalam game. Dan sekarang ini encode perlawanan yang ketiga. Match point is basically untuk pasukan Mystic Renegade. So far kita lihat dua permainan yang saya boleh katakan amat mudah untuk pasukan Mystic Renegade dengan composition early game mereka. Actually game yang kedua more to late game punya composition, but somehow diorang punya rotasi menyebabkan mereka mengawal ketiga-tiga laning, lantas farming yang dilakukan begitu efektif terhadap Siti Nur Rahim kalau kata saya. Dan dengan ada Siti Nur Hakim. Jadi dengan Bane, power spike pada fasa mid game actually sudah mencukupi untuk dapatkan seberapa banyak turret yang boleh. Your team Ya, betul. is Ini banned. ada fasa picks and ban untuk pusingan yang ketiga pertempuran semifinal Your yang team pertama is banning. untuk kedua-dua tim. Mystic Renegade di kawasan biru sebagai first pick dan juga High Level di kawasan merah sebagai second pick. So, adakah High Your Level team is akan banning. mengeluarkan ban? Itu persoalan dia untuk ban pada kali ini. Saya tak rasa ban yang akan dikeluarkan. Sebab apa? Untuk Siti Nur Hakim, hero pool beliau sangat besar. Kalau tak ada ban, tak ada Yin Sushin, kemungkinan besar Lancelot ataupun Hayabusa boleh digunakan, atau kemungkinan Sun juga boleh dibawa masuk. Namun ini akan memberikan ruang untuk first pick seperti Xbox ataupun Ruby akan dibawa masuk. Dan macam saya katakan, Ruby telah pun diambil sebagai pilihan yang pertama untuk Mystic Renegade. Ya, betul. Ini bermakna Matilda akan dilepaskan pada tangan High Level untuk mempercepatkan lagi rotasi mereka untuk game yang ketiga ini. Xbox juga masih lagi berlega-lega, juga boleh di-pick untuk pick yang kedua. Mungkin ya, macam saya cakap, telah pun memilih Matilda dan Yuzong telah pun dikunci untuk pasukan High Level. Jadi untuk Mystic Renegade, Oh. sekali lagi membawa masuk Beatrix. Sepertinya akan dimainkan oleh Ace sekarang ini. Dan apakah Mage ataupun tank Jawhead sekali lagi bakal diperbawakan? Disebabkan apa? Flux bermain Jawhead begitu efektif, tetapi sepertinya Mystic Renegade mereka mengambil cabaran untuk membawa masuk Kufra disebabkan kita tahu Beatrix memerlukan penjagaan yang begitu rapi. Jadi jika membawa masuk Jawhead tidak mampu melakukan tugas tersebut dengan begitu baik. So apa yang mereka lakukan, Kufra akan menjaga Beatrix dengan begitu baik. Dan of course Kufra punya execution team fight begitu efektif sekiranya tak ada Jawhead. Ya, betul tu tepat sekali. Tetapi kalau kita lihat, Your team is Hayabusa telah pun dipilih untuk pasukan High Level. Kita perasan semalam Hayabusa daripada pasukan AC Esports sangat-sangatlah berbisa. Mampukah pasukan High Level menunjukkan prestasi yang sama? Dan Jawhead juga telah pun di-ban kerana untuk mengelakkan menjadi direct counter kepada Flux yang menggunakan Kufra. So jadi apakah permainan mereka untuk pasukan High Level pada kali ini? Dan saya percaya Iwan tak akan menggunakan Hayabusa sebagai jungle, mungkin sebagai side lane. So mungkin saya rasa Roger, sebab Roger masih lagi terbuka.
kemungkinan besar rasanya Hayabusa yang akan diletakkan sebagai jungler. Namun kita akan lihat apakah yang akan dijadikan sebagai pilihan yang terakhir, disebabkan Matilda akan bermain sebagai tank, Farsa akan dimainkan sebagai mage mid lane, Yuzong akan diletakkan di bahagian EXP. So, sama ada high level akan membawa masuk marksman yang kedua ataupun tidak, itu akan menjadi persoalan. Xbox masih lagi terbuka, tetapi saya lebih sarankan untuk side high level membawa masuk marksman, dan itulah dia Kimi akhirnya dibawa masuk yang telah pun dibuffkan pada patch yang terbaru ini, di mana skill pertama beliau dinaikkan base damage sebanyak 35 daripada awal hinggalah ke penamaannya. Tiada lagi pada patch sebelum ini Kimi punya base damage untuk skill pertama adalah 18 pada level yang pertama, kemudian maksimum 28. Tapi sekarang 35 daripada level 1 sampailah level 15. Adakah carry Cross? Mereka akan carry kerana ada penggunaan high loss dekat sini, dan saya percaya siapakah mereka punya jungler. High loss Sepertinya meta pasukan Todak dibawa masuk oleh pasukan Mystic Renegade sekarang ini. High loss memegang retribution tersebut, dan seperti mana saya jangkakan, saya ingat Ace yang akan bermain Beatrix, sebaliknya Kim TZ yang akan bermain Beatrix, Ace akan diletakkan sebagai Kimi pada ketika ini. So, pasukan daripada Mystic Renegade, mereka tidak perlu risau daripada segi magic damage kerana Kimi sudah menjadi terlalu kuat pada patch yang terbaru. Jadi apa yang perlu dirisaukan oleh pasukan high level adalah, adakah mereka punya mentality akan memberikan tumpuan kepada Kim TZ ataupun Ace berbanding dengan Siti Nur Hakim yang memegang retribution. So, mari kita sama-sama saksikan perlawanan yang ketiga. Match point di antara pasukan Mystic Renegade menentang high level. Ini akan menjadi satu perlawanan yang begitu menarik. Ya, betul tu, tepat sekali Cross. Inilah dia meta yang kita nak lihat sama ada berjaya ataupun tidak. Pasukan Mystic Renegade mencuba meta terbaru ini pada kali ini. Flux sekarang dilihat berlegar-legar cuba untuk memberi informasi kepada ahli pasukannya dan mengacau sedikit buff yang cuba diambil oleh Wan. Bouncing ball digunakan, memberi damage kepada Wan. Hampir sahaja dijatuhkan kerana nyawa. Lihat nyawa Wan. Lihat nyawa Wan sekarang ini akan diberikan tumpuan. Wan slot akan diberikan walaupun beliau blue buff, purple buff tersebut, tetapi Ace pula berjaya membunuh dia sebagai first blood. Flux berjaya melarikan diri dibantu rapat oleh Siti Nur Hakim yang menggunakan high loss. Ya, itulah dia kelebihan Kimi pada patch yang terbaru, di mana beliau mampu memberikan tekanan terhadap pihak musuh pada fasa early game, dan juga sekiranya Kimi membunuh seseorang, beliau akan diregenkan 15 energi terhadap dirinya sendiri. Dan juga di bahagian top lane, sepertinya Kim TZ agak sedikit offside di bahagian hadapan. Beliau dijatuhkan begitu sahaja. Ya, betul tu, tepat sekali. Dan kita lihat sekarang ni Tyrus Revenge telah pun bersedia cuba untuk mencari Wan lagi sekali. Bouncy ball telah pun dibukakan, tapi kita lihat Wan akan diberikan perhatian. Siti Nur Hakim telah pun tiba cuba untuk merusak buff. Kimi telah pun tiba di bahagian sebelah kanan sekarang ini. Wan terpaksa menggunakan diri terlebih dahulu daripada ditangkap, tetapi lihat kuat shadow digunakan, tetapi Wan nyawa dia CTCB sahaja. Itu dia ultimate yang kemas ditonjolkan oleh Ace, berjaya menjatuhkan Wan buat cut kedua. Ya, maximum charge daripada Ace pasti sangat-sangat menyakitkan hati sekali terhadap pasukan high level. Ini belum lagi Ace menyiapkan item-item yang diperlukan seperti Holy Crystal ataupun Divine Glaive mahupun Genius Wand. Namun lihat bagaimana Kimi yang terbaru ni, energy recharge beliau begitu tinggi sekali dan mampu mengurangkan nyawa tetes sebanyak 50% tanpa sebarang masalah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Papi Kulo, beliau mengambil fight yang tidak sepatutnya beliau ambil. Lihat Feather Extract dibuka dan maximum charge juga dibuka, diberikan tentangan kepada Farsa tersebut, tetapi Ace nyawanya 50%. Betul tu, saya setuju dengan awak Cross. Jihad, ya Allah, tak boleh bincang lah energy recharge dia ni. Tak payah buff pun kuat lah.
Sangat-sangat kuat. Dan disebabkan itulah Kimi menjadi antara hero yang paling meta sekarang. Actually Kimi sebelum ni adalah hero yang paling meta, tapi disebabkan nerf yang dilakukan terhadap Kimi, maka dengan itu Kimi jarang diguna pakai. But sekarang Kimi telah kembali ke dalam meta semula. Ya betul, lihat outer shield turret dia pertama kawasan top akan diambil oleh Ace. Ini begitu mudah tanpa sebarang kontes, tetapi pasukan high level, dua orang daripada mereka telah pun sampai. Dan lihat suatu damage yang besar akan dikenakan pada HSM, terpaksa melarikan diri menggunakan guided wings, berjaya meloloskan diri. Maximum charge telah pun dibuka. Siapakah yang dia akan cari, iaitu dia Farsa. Tetapi kita lihat Kofra pula yang akan dijatuhkan. Papikulo telah pun sampai sini. Nino Hakim pula yang akan diasak, dan itu dia satu persatu akan tapi kita lihat Kimi menolak carry tersebut ke belakang. HSM telah pun datang menggunakan skill Eagle cuba untuk menjatuhkan El Nino sekarang ini, dan itu dia El Nino cuba untuk melarikan diri, tetapi nyawa HSM dan juga Chang dalam keadaan yang sangat-sangat rendah. Tengok yang Maximum dilakukan oleh charge. berkenaan. Kena nampaknya tidak terkena CP sahaja Cross. Sayang sekali. Saya tak tahu kenapa Kim TZ tidak memberikan keutamaan untuk menjatuhkan HXM terlebih dahulu. Namun di bahagian top lane pula, pasukan daripada high level Aimboy akan dikenakan terror range, dan tanpa sebarang masalah Mystic Renegade akan mendapatkan Aimboy begitu sahaja. Tetapi kita lihat untuk pasukan high level, mereka sememangnya tewas in terms of power spike pada fasa early game. Kerana apa? Beatrice dan juga Kimi, kedua-duanya sangat-sangat menyakitkan, dan disebabkan tiada lagi magical defense ataupun physical defense yang dilakukan oleh pasukan high level, mereka menerima damage itu 100% daripada Mystic Renegade. Dah betul, maximum chance lagi sekali cuba untuk mencari El Nino, tetapi El Nino berjaya mengelakkan dia. Melfrender ditangkap Papikulo, Blade Dragon Form dibuka kata, tapi begitu senang El Nino ini menangkap Yuzong tersebut, dan saya percaya mungkin akan datang pergi mencari El Nino, tetapi kuat Shadow digunakan untuk meloloskan dia. Tetapi lihat SSM punya nyawa menerima damage yang sangat-sangat banyak daripada maximum chance mencari hampir terkena. Kita diberikan kepada Flux pula yang akan dijadikan sasaran seterusnya, tetapi Flux telah pun jadi dijatuhkan. Wan yang dijatuhkan oleh El Nino, sebentar tadi Circling Eagle mencari Wan, tetapi HSM pula yang akan dijadikan bahan seterusnya. Ace terpaksa melarikan diri kerana energinya sudah tidak ada lagi. Cross, adakah ini komposisi team fight yang kita lihat sekarang ini? Kau sangat-sangat kuat. Memang kuat yang teramat. Lihat daripada segi itemization, Kim TZ telah pun menyiapkan Demon Hunter Sword dan juga Blade of Despair yang bakal disiapkan sebagai item yang seterusnya. Turret tier 2 berjaya untuk didapatkan dengan solo sahaja, tiada memerlukan bantuan daripada sesiapa pun. Manakala Siti Nora Hakim yang bermain sebagai High Loss, pastinya Clock of Destiny telah pun disiapkan, dan item-item tank berikutnya akan disiapkan tidak lama lagi. Ace, dua item utama iaitu Glowy Wand dan juga Ice Queen Wand. Ini adalah antara item utama bagi Kimi. Selepas ini pastinya Holy Crystal yang bakal disiapkan. Ya betul tu, lihat sekarang ni tekanan diberikan kepada turret yang pertama, Tyrus Revenge yang kemas. Manakah ISFD dengan Tyrus Revenge berjaya menentukan multi itu, tetapi kita lihat sekarang Beatrix unstoppable, tidak boleh ditahan lagi damage-nya. Feather Extract, Wan cuba menarik Kim TZ, tetapi malangnya berjaya melarikan diri begitu mudah sekali. Tapi Papikulo telah pun datang menggunakan Black Dragon Form. Saya percaya dia mencuba menjump Kim TZ. Sekarang Dragon Tail shutdown diberikan kepada Yuzong yang digunakan oleh Papikulo. Sebentar tadi Papikulo pula yang akan dijatuhkan. Dia mendapatkan kill terhadap Beatrix tersebut, tetapi dia pula yang dijatuhkan oleh Ace. Ya, walaupun Flux tadi terlepas Tyrant Revenge beliau sedikit ke hadapan kalau tak silap saya, namun itu bukanlah satu perkara yang menyebabkan rakan sepasukan yang tidak berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Namun lihat, kita telah pun masuk minit yang ke-7, minit dah 30 saat. Perbezaan daripada segi kill iaitu 14,000 untuk side Mystic Renegade dan
14 kill untuk pasukan Mystic Renegade dan 6 kill untuk pasukan High Level. Perbezaan daripada segi gol 25,000 berbalas 20,000, 5,000 ya perbezaan untuk kedua-dua pasukan. Mystic Renegade mereka mengawal 100% permainan ini di dalam tangan mereka dan membuatkan seperti pasukan High Level menari-nari di tangan mereka. Itulah pasal tu. Itulah yang terjadinya sebentar tadi. Kos adakah High Level mampu berjaya menangkap Kim TZ lagi sekali? Kita ada asak 3 orang mengejar seorang Kim TZ diakibatkan Kim TZ dijatuhkan begitu sahaja. Tetapi tidak mengapa, Maximum Charge telah pun dilepaskan cuba untuk mencari fasa, tetapi malangnya tidak mengena. Turret tier kedua saya percaya mungkin akan diambil oleh pasukan Mystic Renegade. Sebentar lagi mungkin akan menunggu lot terlebih dahulu. Papiculo pula yang diberikan hukuman. Lihat damage yang diterima oleh Papiculo. Turret range yang kemas dibukakan, diikuti dengan Bouncing Ball dan juga Ogi Shadow Kill mencari ace, tetapi flicker digunakan daripada ditangkap oleh Feather Strike yang telah pun dibukakan oleh Chia sebentar tadi. Iya, satu follow up yang amat baik daripada pasukan High Level sebentar tadi dengan menundukkan Flux. Pastinya akan menjadi satu tugasan yang mudah untuk ahli-ahli pasukan High Level yang lain bergerak untuk mencari El Nino dan juga Ace. Namun, Law of Order telah pun diberikan terhadap Amboy. Maximum Charge tidak mengena kepada sesiapa. Lord bakal muncul dalam masa 5 saat sahaja lagi. Namun, apakah pasukan High Level mereka telah pun menjumpai rentap permainan yang diingini disebabkan saya melihat Wan berada di bahagian belakang hanya mencari ace semata-mata, kerana ace lah antara damage dealer untuk pasukan Mystic Renegade yang paling besar. Saya dapat lihat tadi Holy Crystal telah pun disiapkan, pastinya damage untuk ace akan menjadi 2 kali ganda lebih sakit. Ya, betul. Dengan adanya penetration daripada Holy Crystal tersebut akan memudahkan beliau untuk memberi damage yang sangat-sangat tinggi. Papiculo, Chia dan juga Wan telah pun bersedia. Tapi lihat sekarang siapakah ini. Ruby telah pun masuk menggunakan Eye of Vendetta dan juga Flicker, tetapi gagal menangkap sesiapa pun. Tetapi Papiculo sekarang ni akan digunakan Terrace Revenge dan juga Terrace Rage, tetapi malangnya tidak mengena. Dan Circling Eagle telah pun digunakan untuk menangkap El Nino. Dan itu dia, Matilda telah pun dijatuhkan oleh Flux begitu mudah sekali dengan bantuan A sebentar tadi. Dan Lord saya rasa mungkin akan dimulakan lagi sekali oleh pasukan Mystic Renegade. Maximum Charge memberi damage yang sangat besar kepada Wan tersebut. Cross bukan biasa-biasa damage dia. Itulah dia kelebihan untuk Kimi ya, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan sekarang ini. Namun tidak dilupakan juga Carry, antara salah satu hero yang telah pun dibuffkan, di mana Carry punya buff adalah untuk first skill beliau iaitu Lightning Wheel akan berhenti apabila contact dengan first enemy yang dia berjumpa lah. So that dia bukanlah sebelum ini dia just tembus saja walaupun jumpa dengan enemy, tapi kali ini tak, dia akan berhenti ketika berjumpa dengan enemy. Kemudian ultimate beliau Speedy Lightning, di mana damage ratio juga telah dinaikkan dan juga pertempuran telah berlaku di bahagian midlane. Dan itu Black Dragon Form telah pun dibuka untuk oleh Papiculo cuba untuk melarikan diri. Saya percaya pertempuran tersebut atas perebutan buff dan juga Kim TZ disusuli dengan Ace dan juga Siti Nur Hakim dibantu pula dengan Flux akan memulakan lot tersebut. Edino telah pun sampai untuk memberi bantuan, tapi lihat kedudukan Flux sekarang ni bersedia saja membuka Terrace Rage dan juga Bouncing Ball mencari 3 orang ini ke bahagian belakang. Dan itu Maximum Charge telah pun dilepaskan. Edino menggunakan Eye of Vendetta cuba untuk menarik, tetapi malangnya tidak mengena tarikan tersebut. Satu execution yang cantik, tetapi malangnya tidak dapat menangkap sesiapa pun. Ya, dan juga lihat daripada segi itemization, di mana Amboy yang menggunakan carry, beliau telah menyiapkan Demon Hunter Sword dan juga Endless Battle ke barang kalian. Golden Staff yang bakal dijadikan sebagai item yang berikutnya, kerana itulah item yang paling penting untuk carry bagi menambahkan pasif beliau dengan lebih pantas. Dan juga dilihatkan Siti Nur Hakim akan menyiapkan item tank iaitu Oracle dan juga Curse Helmet, manakala paling penting untuk carry bagi menambahkan pasif beliau dengan lebih pantas. Dan juga dilihatkan Siti Nur Hakim akan menyiapkan item tank iaitu Oracle dan juga Curse Helmet, manakala State of Despair dan juga Hunter Strike telah pun disiapkan, tetapi perlu berhati-hati dengan Feather Strike yang dilepaskan oleh Chia.
Ya betul, Glorious Pathway telah pun dibukakan untuk masuk ke dalam. Tapi kita lihat di Jurassic telah pun masuk ke dalam. Amor Pendek yang berjaya menangkap. Tetapi kita lihat kalah di mana Matilda. Dia berpusing menggunakan sekali eagle. Tetapi malangnya dia pula yang telah dijatuhkan. Adakah ini akan menjadi pushan terakhir untuk round yang ketiga diberikan kepada Mystic Renegade. Crystal diberikan keutamaan dan itu dia Crystal. Kemenangan untuk Mystic Renegade. Syabas diucapkan kepada pasukan Mystic Renegade kerana berjaya untuk mara ke pusingan Grand Final. Manakala untuk pasukan High Level, mereka akan bermain di pusingan Bronze Match selepas ini. Syabas dan tahniah kepada kedua-dua pasukan. Namun, kita lihat kepada statistik untuk match yang terakhir di mana MVP diberikan kepada Ace dengan KDA 609 dan itemization yang disiapkan oleh beliau iaitu Arcane Boots beserta Glowy Wand, Ice Queen Wand, Holy Crystal dan juga Winter Tranchon sebagai itemization yang terakhir. Pembawakan High Loss Retribution adalah satu draft yang menarik, meta yang menarik. Tapi untuk side Mystic Renegade, mereka juga melaksanakan meta ini dengan begitu sempurna. Sememangnya Beatrix dan juga Kimi adalah kunci utama untuk Mystic Renegade memenangi match yang ketiga. Ya betul, tepat sekali Cross. Dengan akhirnya game yang ketiga ini, maka berakhirlah semifinal kita yang pertama. Dan ini semifinal dimenangi oleh pasukan Mystic Renegade pada malam ini. Tahniah lagi sekali kita ucapkan. Dan kita akan lihat semifinal kita yang kedua iaitu pada besok hari jam 9.30 malam Cross. Ya, jadi kita berjumpa lagi di esok hari untuk semifinal yang kedua. Pastinya akan menjadi satu perlawanan yang begitu menarik kerana besok adalah perlawanan di antara pasukan Baidu Max menentang dengan pasukan daripada mana tu? Acid Esports. Esports. So, kita jumpa lagi di besok hari. Dan kepada semua yang berada di luar sana, nama saya Cross. Ini adalah Encode. Kami ingin mengucapkan selamat malam dan Assalamualaikum. Bye-bye. Dawn of the day, I hear you call. Face a new challenge, far, far away. Thrill of the fight as we fight to survive.